طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. InsyaAllah kita akan menyambung pembacaan kita pada kitab Az-Zubad li Ibn Ruslan rahimahullah subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin, ila an qala, iaitu pada bait yang ke-138. Kata Syekh Ibn Ruslan, "Law annahu ma'a suqutil fardhi kan wadh-dhikra lil a'dha rawa Ibn Hibban adabuhu istiqbalu qiblatin kama yajlithu haythu lam yusibhu rashu ma wa yabtadi al-yadaini bil kaffain wa bil asabi'i min ar-rijlain makruhuhu fil ma'i haythu asrafa walau minal bahril kabir ightarafa aw qaddama al-yusra 'ala al-yamini aw jawaza ath-thalatha bil yaqini." Naam. Baik. Jadi kita menyambung hari itu pada bait yang ke-137. Syekh ada sebut tentang sunat wudu, war raka'atani lil wudu, maknanya sembahyang sunat wudu, yang dikatakan itulah dia sembahyang yang telah diistiqamahkan oleh Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala anhu. Mana Sayyidina Bilal, dia bila Nabi SAW tanya pada dia, macam mana semalam aku melihat bahawa engkau ni mendahului aku ke syurga, sebab Sayyidina Bilal dia masuk dulu dalam syurga sebab dia menjadi penarik kepada tali kuda Nabi SAW. Jadi orang yang tukang tarik memang masuk dulu, bukan bererti darajat dia lebih tinggi pada darajat Nabi SAW. Jadi yang diberitahu oleh Sayyidina Bilal, aku tidak memiliki amalan-amalan khusus, melainkan aku akan sentiasa salat selepas aku memperbaharui wudu. Bila dia ambil wudu je, maknanya bila batal dia ambil wudu, mesti dia akan sembahyang. Masya, apa yang kadar yang dia mampu, ma yatayassar, apa kadar yang memudahkan dia, dia akan apa? Dia akan salat. Jadi di sini ulama lalu menjadikan ianya hujah kepada salat sunat wudu. Jadi kita lepas habis je wudu, maka terus kita akan ambil wudu dan kita akan sembahyang juga sekurang-kurangnya dua rakaat. Yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mengangkat darajat Sayyidina Bilal radhiyallahu taala anhu. Naam. Law annahu, hari ini insya-Allah kita akan cerita tentang bait yang ke-138 ni. Law annahu ma'a suqutil fardhi kan, nampak? Jikalau bahawasanya ma'a suqutil fardhi kan, maksudnya dia nak cerita walaupun bahawasanya bersama gugurnya fardu. Nampak? Kan? Maksudnya boleh gugur tuntutan sunat wudu ini, maknanya sunat wudu ni boleh terhasil dengan mengerjakan amalan fardu. Itu maksudnya. Law annahu ma'a suqutil fardhi, walaupun bersama dengan gugurnya itu dengan apa? Dengan amalan fardu. Contohnya bila kita ambil wudu. Bila kita ambil wudu, sunat kita sembahyang sunat wudu, betul? Pada bila-bila masa saja. Sebab ini sembahyang fi ayyi waqtin waqa'a. Walaupun pada waktu hurmah, kan dia nak cerita. Walaupun pada waktu hurmah, ini bertakluk dengan bait yang sebelum ni. Walaupun pada waktu hurmah, sunat kita sembahyang sunat wudu. Bila-bila pun. Kalau ambil wudu lepas asar, khalas, sembahyanglah sunat wudu. Sebab dia sembahyang bersebab. Macam tahiyatul masjid. Sembahyang bersebab. Sebab mutaqaddim dia panggil. Sebab yang mari dulu. Apa sebab dia sembahyang sunat wudu? Sebab dia berwudu. Khalas, bila-bila masa saja. Dan walaupun, maksudnya dia kata walaupun
dengan hanya mengerjakan solat fardu. Kita sembahyang sunat wudu, sepatutnya kita ambil wudu, sepatutnya sembahyang sunat wudu lah. Kadang-kadang banyak lagi, bukan sunat wudu je. Lepas ambil wudu, masuk masjid tak? Kat situ ada tuntutan sembahyang sunat wudu, ada tuntutan tahiyatul masjid, ada tuntutan qabliyah, ataupun kalau memang dah rapat dan nak qamat, ada tuntutan salat fardu. Maka semua itu terhasil gugur tuntutan tadi. Tuntutan itu gugur dengan sebab perbuatan fardu. Cuma dari segi gugur tuntutan, khilaf pada masalah terhasilnya pahala. Dia berbeza je. Pahala dapat tak? Dia soalannya tuntutan. Selepas ambil wudu, menjadi satu tuntutan untuk orang tu dia sembahyang. Jangan ambil wudu tanpa solat. Soalan macam gitulah. Tunaikan hak wudu dengan salat, sebagaimana kita tunaikan hak masjid dengan salat tahiyatul masjid. Kita tunaikan tuntutan hari raya Aidil Adha dengan korban. Tak wajib, tapi soalan tuntutan. Tapi siapa yang buat korban? Yang buat korban, khalas, dapat pahala korban. Tapi kalau ketua keluarga buat korban, ini dipanggil sunat kifayah, lalu dibahaskan dalam sunat kifayah. Ketua keluarga buat korban, isteri, anak, isteri semua dapat tak pahala korban tadi? Tak dapat min haitsu thawab. Dari segi sudut pahala tak dapat, tapi dia hanya gugur dari segi sudut tuntutan. Sebab tu ada dalam satu video yang dia kata sebenarnya korban ni padan ketua keluarga je. Jadi dia tak bahas rapi dari segi sudut pandangan fuqaha. Fuqaha kata ketua keluarga yang buat korban akan menyebabkan gugur tuntutan korban. Yang sepatutnya tuntutan korban ni dituntut. Setiap kita ni bila ada satu hukum, kita jadi mukallaf. Salahnya kita dituntut untuk buat amalan tersebut. Jadi gugur tuntutan kalau ada seorang daripada ahli keluarga yang buat. Tetapi min haitsu thawab, dari segi sudut pahala tak dapat pada orang yang buat je lah. Tahiyatul masjid ataupun sunatul wudu tadi ada tuntutan di situ. Gugur tuntutan, maksudnya kamu dah tunaikan hak wudu. Bila kamu lepas saja ambil wudu, kamu sembahyang. Sembahyang apa tu? Sembahyang sunat wudu, kata sembahyang fardu. Khalas, gugur tuntutan. Maknanya kamu dah tunaikan hak wudu. Kamu dah tunaikan hak tahiyatul masjid bila masuk masjid, tapi tak sempat tahiyatul masjid sebab masa tu orang tengah nak sembahyang apa? Nak sembahyang asar, nak sembahyang maghrib. Khalas. Cuma min haitsu thawab, dari segi sudut terhasilnya pahala ada khilaf. Sebahagian ulama dia kata terhasilnya pahala itu apabila diniatkan sekali. Maknanya semayang apa tu? Kita semayang asar, niat sekali dalam semayang asar tu semayang tahiyatul masjid, baru terhasil pahala. Maknanya saja aku semayang fardu asar, tahiyatul masjid, ada sekali niat tahiyatul masjid dan sunat wudu, baru dapat pahala. Kata Imam Ramli rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dia kata terhasilnya pahala wala tak niat, wa illam yanwiha, walaupun tak niat. Ibn Hajar di situ seolah-olah menekankan perlu kepada niat, baru terhasil pahala. Tetapi gugur tuntutan bila khilaf. Tuntutan tu maknanya kita dah tunaikan hak wudu walaupun dengan salat fardu. Law annahu ma'a suqutil fardi. Nampak? Maksudnya kana fi'luhuma, maksudnya kana fi'luhuma, bahawa adalah perbuatan kedua-duanya itu, maknanya perbuatan sunat wudu tu dia boleh gugur dengan gugurnya fardu. Bila semayang fardu gugur fardu, maka gugur sekali lah tuntutan apa? Sunat wudu. Naam. Boleh belaka. Tuntutan dah ada kat situ. Tapi sebenarnya kalau ikut dari segi hukum,
kalau kita kata kita ada masa yang panjang lagi lah kan, maknanya waktu tu bukan waktu qabliyah ke waktu apa kan. Contohnya kita masuk masjid, kita nak sembahyang duha lah, contoh lah sembahyang duha, khalas, maksudnya sembahyang duha tu dah mencakupi, dah mewakili daripada sembahyang tahiyatul masjid dan juga sembahyang sunat wuduk dari segi tuntutan. Tetapi kata sebahagian ulama, Imam Ramli menyatakan dapat pahala sekali, bukan tuntutannya, pahala pun dapat wala tak niat. Niatnya hanya duha saja, niat duha je, tak niat pun apa, tak niat pun sunat wuduk dan tak niat pun tahiyatul masjid. Tapi Ibn Hajar di sana nak kepada niat. Seperti yang dalam syarah ni, syarah yang Ustaz baca ni, syarah Ifadatus Sa'adah Al-Umad, Syekh Muhammad Ahmad Abdul Bari Al-Hadal, dia kata betul, yasqut talabuha, gugur tuntutan tu saja. Kalau kita semayang dia masuk masjid tadi, semayang duha, gugurlah tuntutan tahiyatul masjid dan gugurlah tuntutan sunat wuduk. Tuntutan tu gugur, maknanya kita dah tunaikan hak. Tetapi fa inna waha ma'ahu, kalau diniat sekali, gugur tuntutan. Tapi kalau niat sekali pula, masya-Allah, dia niat saja, aku sembahyang sunat duha, tahiyatul masjid dan sunat wuduk, dia niat sekali, takif, dia niat sekali dan niat dia hasala lahu thawabul fardhi wan nafal. Ini kalau sembahyang fardu lah cerita. Kalau sembahyang fardu, tadi cerita sembahyang duha, maknanya dapatlah pahala duha, dapatlah pahala tahiyatul masjid, dapatlah pahala sunatul wuduk. Faham tak? Mana kalau sembahyang zuhur, masuk waktu sembahyang zuhur, khalas dapat pahala. Dia saja aku sembahyang fardu zuhur, tahiyatul masjid dan sunat wuduk, khalas dapat semua pahala. Ala qaul Ibn Hajar. Tapi ala qaul Imam Ramli, wa in lam yanwiha, wala tak niat, wala tak niat dapat apa? Pahala. Boleh. Sunat wuduk tak terikat dengan tak terikat dengan tempat. Tahiyatul masjid tempat. Faham tak? Jadi sekarang ni, kalau orang selepas ambil wuduk, dia sembahyang apa-apa saja, tak semestinya sembahyang sunat wuduk, dia ambil sunat wuduk, dia sembahyang tahiyatul masjid ke, mana tak timbul lah kalau ente kata tadi nak sembahyang apa dulu. Sebenarnya sembahyang je apa dulu, mana dari segi sudut gugur tuntutan, dia sembahyang apa saja, gugur tuntutan sunat wuduk tadi. Maksudnya hak wuduk itu dah tertunai, hak wuduk dipanggil suqutu talabiha, maknanya setiap amal ni dia ada tuntutan dia menuntut kita. Dia sebenarnya semua gitu. Setiap syarak ni kata sembahyang duha, dia seolah bukan hanya sekadar nak cerita tentang salat, sebenarnya dia menuntut kita untuk kita buat. Tuntutan tu gugur dengan apa saja? Salat. Tapi dari segi sudut pahala ada khilaf. Kalau kita sembahyang duha, tak niat sekali dalam sembahyang kita tu tahiyatul masjid, tak niat sekali sunat wuduk, maka tak dapat pahala duha je lah, tak dapat pahala tahiyatul masjid wala sunat wuduk kalau tak niat. Tapi ada pandangan menyatakan dapat juga pahala wa in lam yanwiha, walaupun tak niat. Jadi alhamdulillah, maksudnya masalah ini luaslah. Oleh demikian, makruh ulama kata kita mendirikan solat saat iqamah dah nak dekat, makruh. Sebab kenapa perlu nak sibuk nak sembahyang tahiyatul masjid kalau dah iqamah nak dekat? Sebab dengan sembahyang fardu tu boleh mendapatkan pahala tahiyatul masjid atau sekurang-kurangnya gugur tuntutan masjid itu dengan sembahyang fardu. Cuma kita kena berdiri. Kenapa kena berdiri tu? Sebab bila duduk maka dia meluputkan tahiyatul masjid. Betul, terluput, tak dapat pahala tahiyatul masjid, dia terluput dengan duduk. Wa in kana nasiyan, wala terlupa, tersalah duduk, khalas terluput dah. Macam mana nak tahiyatul masjid lagi? Tu salah. Tapi kalau orang kata senok juga tahiyatul masjid, boleh keluar balik. Tahiyatul masjid ni dituntut setiap kali masuk, keluar masuk tahiyatul masjid, keluar masuk tahiyatul masjid, setiap kali masuk. Keluar masjid keluar masjid
tak, masjid, masjid ni maksudnya mabni, bangunan. Ya. Keluar, masuk lagi, tahiyatul masjid lagi. Tapi dia terluput dengan duduk. Lepas tu kata Syekh kat sini, dia kata law annahu ma'a suqut, maksudnya min ba'dihi fi ayyi waqtin waqa'a law annahu ma'a suqutil fardhi kan. Maksudnya perbuatan kedua-duanya iaitu sunat wuduk itu, dia itu digugur bersama gugurnya fardu. Maksudnya bila orang sembahyang fardu, maka dia kira sekali telah menggugurkan tuntutan sunat wuduk, sebab maksud telah tercapai. Maksud apa? Maksud setiap kali ambil wuduk, semayanglah sekurang-kurangnya. Mesti kena semayang. Maknanya tak boleh, tak molek kita ambil wuduk tak guna. Bahkan kita dah bincang dah hari tu sebelum ni tentang syarat-syarat sunat wuduk. Siapa nak tajdid wuduk, syarat dia apa? Mesti solat. Dia tak boleh tajdid wuduk. Tajdid bisyarat, dia letak syarat itu. Mesti ada guna. Kadzaka tajdidul wudu' in shalla. Nampak? Mesti dia telah gunakan dulu wuduk yang pertama dia tu untuk solat, baru boleh tajdid wuduk. Kalau dia tak buat lagi solat dengan wuduk yang pertama, tiba-tiba dia sengaja nak memperbaharui wuduk, tak ada apa-apa pun saja, pada ketika itu sebagian ulama kata haram pula. Telebus dipanggil, seolah-olah kita ni bermain-main dengan ibadah. Dia macam dibuat contoh itu seperti orang semayang i'adah, ulang balik tapi bersendirian. I'adah ni kena berjemaah. Kita semayang maghrib, tak kisahlah seorang ke berjemaah semayang maghrib dah. Lepas tu saya nak ulang balik semayang maghrib, boleh, hukumnya sunat, tapi mesti berjemaah. Mesti Assalamualaikum warahmatullahi. Fadal. Kita nak semayang maghrib, kita dah i'adah, boleh ke? Sejuk ke? Kita nak kita semayang maghrib, kita nak i'adah sunat, tapi mesti dalam keadaan berjemaah. Kalau kita semayang maghrib, bila time i'adah kita semayang seorang, haram. Sebab terjadi tala'ub, dia bermain-main dengan ibadah. Mana boleh? Sebab tak sah tu. Tak sah. Mana sah kalau niat i'adah mesti berjemaah. Kalau kamu kata qada, tak apalah wasa. Qada tak apa seorang. I'adah. Ada tak? Okey. Wadah Law annahu ma'a suqutil fardi kan wadh-dhikra lil a'dha rawa Ibn Hibban. Dan zikir bagi anggota-anggota ni, ni dia nak bahas tentang apa ni Dia nak bahas tentang zikir. Zikir apa? Dia nak bahas tentang zikir anggota. Kan selalu biasa Imam Al-Ghazali lah. Imam Al-Ghazali ni kalau dalam kitab dia mesti dia ada masukkan antara sunat-sunat wudu adalah membaca doa anggota. Syekh Ibn Ruslan dia masukkan doa anggota tu sebahagian daripada sunat-sunat wudu seperti yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban. Ini dalam Musnad Ar-Rafi'i pun ada sebut. Imam Ghazali banyak sebut bukan pandangan Imam Ghazali itu banyak disokong oleh, dia selalu dinakalkan dalam Musnad Ar-Rafi'i, dia kata tentang doa a'dha. Bahkan mereka menjadikan itu adalah sunnah. Allahumma bayyid wajhi yawma tabyud wa yawma tabyuduh yawma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya Allah, putihkan muka aku pada saat hari yang ada orang yang akan bermuka putih dan ada orang yang bermuka hitam. Nampak? Bila basuh tangan, ya Allah, jadikanlah tangan aku ini akan menerima buku catatan amal melalui tangan kanan. Bila basuh kaki, ya Allah, jauhkanlah buku catatan amal itu diterima melalui tangan kiri. Bila basuh kepala, ya Allah, jauhkanlah aku ini daripada sebarang belenggu di hari akhirat. Itu doa-doa anggota banyak disebutkan oleh ulama. Di sini Ibn Ruslan masukkan dia sebagai sunat wuduk. Dia kata wa dzikra lil a'dha, zikir bagi anggota tu ketika basuh anggota, rawa Ibn Hibban, adalah diriwayatkan oleh Ibn Hibban.
fahuwa sunnah lidzalik, maka dia itu dianggap sebagai sunnah bila ada nas. Sunnah lah, wa in kana al hadithu dha'ifan, walaupun hadis tu ada hadis yang dhaif. Sebab hadis dhaif kan boleh diamalkan, boleh, jangan penting jangan dia syiddatul dha'af, jangan dia bersangatan dhaif. Hadis-hadis yang berkait baca doa anggota ni hadis dhaif, tetapi dia kata boleh beramal. Bahkan ada sebagian ulama meletakkan syarat lagi beramal dengan hadis dhaif ni, jangan kita hanya beramal dan jangan ingatkan bahawa ianya betul-betul mutlak datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana berhati-hatilah, ihtiyat. Beramal je hadis dhaif. Wa qala an-Nawawi, tapi Imam An-Nawawi dia sebut la aslalah. Imam Nawawi tentang doa anggota ni memang Imam Nawawi dia agak keras. Oleh yang demikian Imam Nawawi tak masukkan dalam kitab-kitab dia muktabar tentang doa-doa anggota, kerana dia sendiri berpandangan doa anggota ni dia kata la aslalahu, tidak ada asal. Kenapa tak ada asal tu? Kerana dia dhaif jiddan, kerana terlalu lemah, jadi tak la yahtajlah. Jadi di sisi Imam Nawawi la yu'mal bimithli, tak diamal lah. Sebab apa? Syarat nak beramal dengan hadis dhaif ni jangan dia tu terlalu lemah. Jangan terlalu lemah. Tapi madam ulama, selagi mana ulama ni berkata tentang perkara itu, madama tahta riayatil ulama, selama mana dia ni duduk di atas naungan kata-kata para ulama, masya alhamdulillah, kita pun boleh haruslah beramal selagi mana ada qaul, ada pandangan ulama berhubung dengan perkara tersebut. Alhamdulillah. Nampak? Baik. Kama qala, seperti mana yang disebutkan oleh sebahagian ulama lagi, Al-Jarhazi sebut, dia kata doa yang dibaca setiap kali membasuh anggota itu mubah la sunnah. Ada ulama ambil jalan tengah. Kalau ikut Musnad Ar-Rafi'i sunnah terus. Kalau ikut Imam An-Nawawi tolak terus. Imam Al-Ghazali sunnah. Jadi sunnah, maknanya sunnah seolah-olah mereka nak sabitkan benda tu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Tapi ada sebagian ulama ambil jalan tengah, dia kata tak mubah. Benda tu harus, bukan sunnah. Jadi perbuatan yang harus doa, jadi dapat pahala apa kat situ? Pahala doa, bukan pahala khusus doa. Ada? Bukan pahala khusus doa. Tak ada kata pahala khusus. Contoh, pahala khusus baca Yasin malam Jumaat. Pahala khusus. Siapa kata barang siapa yang membaca Yasin, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca Yasin pada malam Jumaat, dia akan mendapat ini. Ini kita jauhkan. Sebab apa? Menisbahkan sesuatu kepada Nabi yang bukan datang daripada Nabi. Barang siapa yang berkata sesuatu apa yang aku tak kata, falyatabawwa maq'adahu finnar, maka dia persiapkanlah tempatnya dalam neraka. Tapi bacalah Yasin. Yasin nak dapat fadilat apa? Kalau tak dapat fadilat yang khusus Yasin malam Jumaat pun, dapat dah fadilat khusus Yasin tu. Mentertibkan amalan, kita suka mentertibkan amalan kerana dia datang daripada Nabi. Susun jadual. Yasin saya nak baca malam Jumaat, susun jadual, menjadualkan amalan. Ni antara amalan Nabi SAW yang dia menjadualkan waktu dia setiap kali dia nak solat di Masjid Quba. Nabi ni dalam seminggu dia ada hari khusus dia akan sembahyang Masjid Quba. Sebab apa? Dia tak nak terluput fadilat Masjid Quba itu. Dia tahu Masjid Quba tu kan, kalau kita pergi ke Masjid Quba selalu akan diberitahu oleh mutawif, orang 2 rakaat Masjid Quba dah dapat pahala umrah. Dah dapat pahala umrah. Syekh besar, Syekh Mustafa selalu cerita yang Syekh Al-Bukhari tu, orang tua, orang wali Allah besar dekat Madinah lah, asal orang Syam. Dia guru kepada Syekh Mahmud Durrah, seorang ulama besar. Dia ni tak akan keluar dari Madinah. Tak keluar dari Madinah sebab takluk dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia nak meninggal di Madinah. Jadi berapa kali orang ajak dia
sehingga dikatakan takluk dia dengan Nabi waktu dia nak meninggal dunia, nak wafat. Masa tu dia masuk hospital. Setiap kali orang ziarah dia akan tanya, berapa bulan dari ni, berapa bulan dari ni, kerana dia nak meninggal kalau boleh dalam bulan kewafatan dan kelahiran Nabi, bulan Rabiul Awal, sehingga akhirnya dia meninggal dalam bulan Rabiul Awal juga. Setiap orang datang dia akan tanya, berapa bulan dah, seolah-olah awak dulu, sehingga memang dia meninggal pada malam Rabiul Awal. Takluk. Dan dia tak pernah keluar daripada Madinah, kerana khawatir dia tak meninggal di bumi yang tempat meninggalnya Nabi SAW. Bimbang. Sehingga kalau tak keluar Madinah, nak pergi umrah macam mana? Umrah di Mekah. Jadi selalu dia hujahkan apa? Tak apa, aku tak nak keluar Madinah, aku sembahyang Masjid Quba, sebab 2 rakaat dapat umrah. 2 rakaat dapat umrah. Bukanlah tak pernah pergi umrah, maknanya dah pergi umrah. Kan umrah kan wajib sekali je, haji pun wajib sekali, tapi takluk dengan Nabi nak sentiasa. Allahu Akbar. Ini ulama yang kuat takluknya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Okey. La ilaha illallah. Adabuhu istiqbalu qiblatin kama yajlisu haitsu lam yusibhu rashuma. Okey. Adabu, dan dicerita tentang adab. Adab ni juga ulama bila sebut adab dalam kitab, dia juga bawa kepada makna mustahab. Mustahab ni benda-benda yang sunat juga. Walaupun kita panggil adab, contoh macam kita kata adab tidur. Adab tidur ni mari kesantunan ke ataupun kata akhlak ketika tidur, tak. Bila sebut adab ni sebenarnya adab tidur, adab makan, dia adalah datang daripada sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu bila sebut, walaupun dalam ni tadi dia sebut sunat, ni sebut adab pula. Jadi adab juga adalah mustahabat lah, benda-benda yang sunat. Apa yang menyamai kepada sunnah. Jadi sebahagian ulama kata, kenapa kalau macam min sunanihi, dalam kitab kata di antara sunat-sunatnya, tetapi ada sebahagian dalam kitab wa min adabihi, di antara adab-adabnya. Apa beza daripada sunnahnya dengan adabnya? Bila sebut adab, maknanya di sini rutbah kedudukan sunnah itu kurang daripada kedudukan sunnah yang memang disebut sunnah. Kurang sikit. Mana bila sebut adab, maksudnya kurang sikit. Kalau kita kata sunnah ketika tidur, maknanya dalilnya kuat. Tapi kalau kita kata adab tidur, sebab tu kalau muzakarah jemaah tabligh adab tidur ni, ada hak nambah sikit lah, ada yang tambahan lah daripada apa yang kita dengar daripada hadis. Bila sebut adab, maksudnya dia kata abbara anha bil adab. Kenapa musannif ta'birkan dengan adab? Isyaratan ila annaha taqsur an rutbati sunnah, memberi gambaran bahawa dia agak kurang daripada kedudukan sunnah. Kurang dari segi apa? Min haitsu adamu quwwati daliliha, daripada sudut tak sekuat dalil sunnah. Ada dalil tapi tak sekuat dalil yang terang-terang sunnah. Jadi adab ulama, adab ulama ni tak nak menyandarkan sesuatu yang tak jelas kepada Nabi. Adab, tapi dia masih lagi letak dalam adab. Jadi bila ada setengah kitab, kita akan jumpa perkataan adab, perkataan sunnah. Mana bila sebut perkataan adab, maknanya sebab rutbah dia tak sama dengan rutbah, kedudukan dia tak sama dengan sunnah. Baik. Ada sebagian ulama kata adab ni, ini faedahnya. Sunnah itu ma ta'akkada amruhu. Sunnah itu sesuatu yang perintahnya itu ditekan untuk buat, itu sunnah. Tapi kalau adab, perintah tuntutan tu tak ditekan. Maknanya macam ginilah kalau kita apa, muakkad dengan ghairu muakkad lah. Kalau kata sunnah ni macam muakkad, kalau kata adab ni macam ghairu muakkad. Ada ulama kata ma ta'akkada amruhu, itu dipanggil sunnah. Kalau dunahu, maknanya tak ada penekanan sangat, apa itu dipanggil adab. Baik.
Adabuhu istiqbalu qiblah. Maknanya hadis tentang ambil wuduk menghadap kiblat ni tak sekuat hadis-hadis sunnah-sunnah yang lain. Adabu istiqbalul qiblah. Mana kalau kita ambil wuduk, maka kita menghadaplah kiblat. Sunat kita menghadap kiblat, ataupun adabnya ambil wuduk kita menghadap kiblat. Ada. Ni penting. Kalimah-kalimah ni, masya-Allah. Ulama duk bahas, ada makna dia. Setiap makna kita kalau beri duit kepada ustaz-ustaz contohnya, pada ulama lah, ataupun beri duit kepada orang-orang yang kita kasih, pada mak kita tak boleh guna perkataan sedekah. Sebab sedekah ni kepada orang muhtaj, tak sesuai dengan mak kita. Kita beri duit kepada mak kita bukan sebab dia tu bukan sebab dia tu berhajat pada duit kita, tapi kita berhajat kepada syafaat dia. Kan beza. Sedekah ni kalimah yang sesuai untuk diberi kepada orang yang berhajat. I'ta' li muhtaj, tu sedekah. Pemberian kepada orang yang berhajat, orang miskin, orang susah, memang dia berhajat. Lepas tu kita kalau kepada mak ni sedekah, maknanya kalimah tu tak sesuai. Mak ini sedekah dan mak ini hadiah. Sebab hadiah ini pemberian kasih sayang. Kita beri sebab kita kasih. Pemberian takrim, kerana memuliakan dia. Kadang ada orang kita beri sebab bukan sebab nak jatuhkan darjat dia, kerana memuliakan dia. Mana kalau kita beri, contoh beri sikit sumbangan pada syekh lah, contoh tak, ada syekh, jangan, bukan sedekah, sebab kita tashrif, nak memuliakan dia. Kalau mak ayah kita beri, tak ada nama sedekah, sebab dia bukan berhajat. Tapi sebenarnya saya yang berhajat apa? Berhajat nak kepada syafaat, melalui jalan dia insya-Allah kita akan dapat syurga. Yang guru-guru ni pula kita beri, kita tak boleh nama sedekah. Sebab apa? Bukan dia berhajat kepada duit kita, dia mengajar, mungkin tak ada hajat langsung, dia nak pahala, tapi kita beri sebab kita nak memuliakan dia. Masya Allah, dia memulia, kita nak mulia pasal kita nak berhajat keberkatan ilmu, contoh. Tapi kalau sedekah untuk orang muhtaj, orang yang berhajat, sedekah. Hibah ni pula pemberian yang tak ada kaitan dengan takrim, tak ada kaitan dengan, bukan nak memuliakan, bukan nak memuliakan, bukan kata kerana berhajat, tapi pemberian saya saja, itu panggil hibah. Cuma hibah bertakluk dengan akad, dia ada ijab dan qabul. Aku hibahkan engkau kitab ini, orang yang terima hibah nak kena terima, aku terima. Kalau dia tak terima, tak terimalah. Lepas tu hibah. Hibah ni boleh kita guna pakai hibah ni dalam konsep hari ni. Hari ni banyak selepas ayah meninggal, baloh anak-anak ni. Nabi Daud alaihissalam selalu minta doa, ya Allah jauhkanlah aku daripada harta yang menjadi sebab bala dan sebab azab. Ini harta yang tak barakah lah, harta yang ditinggalkan oleh kita tapi menjadi punca perkelahian. Jadi adik-beradik yang asalnya rapat jadi pisah, tak tegur. Nak rujuk, tak boleh nak rujuk dah pasal ayah dah meninggal. Itu harta yang ditinggalkan tapi yang menjadi apa? Perosak lah, harta perosak. Kalau harta barakah, masya-Allah. Jadi salah satu caranya hibah lah. Hibah ketika hidup. Maknanya hibah pemberian ketika hidup, tapi kalau wasiat tak boleh. Wasiat kepada waris ni, kalau kita wasiat, contohnya ni anak abah su ni, abah wasiatkan kereta abah ni, abah wasiat kepada abah su ni. Okey, wasiat kepada waris nak kepada persetujuan, keizinan semua waris, tapi keizinan tu mesti selepas mati ke waktu hidup. Mesti lepas mati. Ayah dia kata, sekarang ni setuju lah ni, abah wasiat rumah ni pada adik mak abah su ni, adik-beradik abang-abang semua, setuju abah, bagus abah. Dan hati tak setuju. Saya depan abah nak jaga hati, abah meninggal je, anak bongsu nak ambil kunci, tak boleh, abang tak setuju. Boleh dia, sebab dia tak setuju tu, setuju tak setuju mesti lepas mati.
Tak dapat adik-adik. Kalau ada abang-abang tak setuju, khalas, faraid lah. Sebab tu kita pakai hibah. Hibah boleh pada waris. Hibah yang specialnya lagi, kalau hibah tu ayah kepada waris, ayah kepada anak, boleh ambil balik kalau dia rasa nak ambil. Kalau ayah je lah, ayah, mak, kalau dia bagi ke anak dia hibah sebelum dia meninggal, dia boleh ambil balik. Tak jadi lah, boleh. Tapi kalau orang lain hibah, kalau dah qabil tu, dah terima, tak boleh. Jadi hari ni kalau nak selamat, hibah ketika hidup. Surat tu sebagai apa? Wasiat wasiat tu, masalahnya wasiat tu dia nak kalau wasiat kepada waris, kalau wasiat kepada orang yang bukan waris, yang bukan akan dapat harta pusaka, itu terima. Hak tu awal lagi sebelum faraid. Tapi kalau ulama kata, kalau sekiranya wasiat itu wasiat yang dibuat yang dah lewat, maknanya waktu dia tengah sakit, macam dia dah uzur dah masa tu wasiat. Kalau dia wasiat macam mana sekalipun, yang pergi 1/3 je. Contoh dia wasiat banyak, ada orang nak marahkan anak-anak dia kan, wasiat seluruh harta dia, tak nak tinggal sikit pada anak dia, aku wasiat belaka ke tahfiz. Tapi dia tulis tu waktu dia apa? Waktu dia dah uzur dah. Mana yang pergi 1/3 je. 2/3 mesti dapat juga ke anak-anak. Dia tak boleh nak ngamuk itu, tak boleh. Kalau nak ngamuk itu jangan wasiat, sedekah terus, hibah terus. Hibah tak boleh tarik. Cuma sekarang ni isu dia, dalam kita hibah ni nak kena ambil juga undang-undang dunia, prosedur dunia, tukar nama. Sebab apa? Kalau hibah mulut pun hari ni, jangan kata hibah, wakaf pun anak-anak ambil balik. Kena ambil juga prosedur dunia ni, apa? Tukar nama. Kalau cakap mulut ni memang sah dari segi hukum. Tapi berapa ramai ini berlaku surau yang ayah dah wakaf dah, mari anak-anak, memang boleh menang pun kat mahkamah. Boleh menang sebab bukan nama surau, nama ayah. Dah ayah meninggal, hak saya. Kalau nak rujuk ke ayah pun, ayah dah kubur dah. Jadi kita sebagai ayah, untuk anak-anak kita ni, kita kena prepare. Maknanya satu, kalau hibah, tak apalah hibah. Lepas cuma hibah tu nak kena clear, nak kena apa orang panggil, tukar nama. Realitikan hibah tadi. Sebab ini prosedur dunia hari ni macam tu, orang tak pakai. Zaman dulu cakap mulut orang tak berani. Kalau wakaf tak berani. Jadi itu istilah. Jadi adabuhu istiqbalu qiblatin kama yajlisu haitsu lam yusib, seperti mana juga apa lagi ada adab wuduk. Satu, menghadap kiblat. Yang kedua, yajlisu haitsu lam yusibhu rasyuma. Dia duduk di tempat waktu ambil wuduk ni, adab dia duduk di tempat yang kalau boleh jangan sampai kena percikkan. Maknanya wuduk ni tempat tinggi. Nampak? Yusibhu. Yang lanah tu. Dia nuskhah lain kot. Itu tanah tu sama tak ada kitab lain dah. Nuskhah beza tu, ada kadang-kadang nuskhah tapi makna dia sama. Yanal tu Yusib tu terkena, yanal tu tercapai, sama. Tu yanal nampak? Jadi kan ada orang ambil wuduk, dia buat bonggol-bonggol lah. Maknanya itu satu adab. Ada bonggol tinggi-tinggi kan. Mana kita ambil wuduk, supaya cari wuduk ni kalau boleh ambil wuduk di tempat yang tak kena balik percikan, kerana dikhawatiri takut timbulnya was-was. Ni sebahagian tempat diletakkan adab ni dalam bab istinja. Dalam bab istinja. Mana istinja jauhkan daripada kena percikan. Ini dikhawatiri dia ajal mutawaf fi makan murtafi. Maknanya dikhawatiri air wuduk dia tu ditakut, ialah kita takut jadi waswah lah. Menimbulkan syak. Apa yang menghilangkan syak ini sunat. Okey.
wa yabtadil yadaini bil kaffain, dan dia memulakan daripada mana nak mula basuh wa yabtadi, dia memulakan al yadaini bil kaffain. Mana wa yabtadi bi ghaslil yadain bil kaffain, maksudnya memulakan dengan nak basuh dua tangan ni. Kalau nak basuh tangan nak mula mana? Mula daripada al kaffain. Nak basuh tangan kan kita ambil wuduk kan, nak basuh tangan kan, mula dari mana? Mula dari kaf, mula dari tapak tangan, mula dari atas. Yang wuduk mula sini, baru ke bawah. Maknanya ke mula siku? Tak, asalnya mula sini, mula daripada ujung jari. Jadi masuk kafain di sini, asabi'il kafain, bukan kafain, asabi'in, maknanya jari-jari betul. Maknanya kalau nak basuh tangan mula mana? Mula sini. Nampak? Dalam kitab ni seolah-olah dia tak letak ta'liq tau. Maksudnya kok mana pun sunat mula kalau nak basuh tangan mula daripada jari-jari. Dia tak letak ta'liq. Tapi mu'tamad, kalau ikut pandangan mu'tamad dalam kitab-kitab fiqh, dia kata kita sunat mulakan daripada tangan kalau sekiranya kita sendiri yang cedok air. Tapi sunat kita mulakan daripada siku kalau orang lain tuang pada kita. Kan kalau orang tuang, dia sebenarnya lebih mudah gini. Dia benda yang lebih mudah. Kalau orang tuang sepatutnya sini, dia akan mula daripada siku. Sebab tu termasuk dalam arti kata orang tuang ada benda lain yang tuang pada kita, macam paip. Tak? Jadi paip kalau mula sini sebenarnya macam rugi. Paip kalau buka basuh sini. Tapi dalam sebahagian kitab, sebahagian pandangan ulama, dia kata mula kat tapak tangan ni tak kisah. Sawa'un asabba ala nafsihi am sabba alaihi ghairuh. Sama ada dia tuang untuk diri dia atau ada orang lain yang tuang pada dia. Ini itlaq. Tak? Orang tuang kita ke ataupun memang kita sendiri tak ada. Waktu kok mana pun guna ikut sini. Tapi dalam sebahagian daripada kitab mu'tamad, sekiranya itu pandangan mu'tamad dalam kitab-kitab Muqaddimah Hadramiyah ke apa, dia kata dia letak ta'liq. Kalau kita tuang kita sendiri ambil kau ni lah, kok jari. Tapi kalau orang tuang kita, kena ambil kok sini. Okey. Wa bi asabi'a minar rijlain. Kalau nak basuh kaki, basuh kok tumit ke, basuh ke atas ke, basuh kok jari. Basuh kaki pun kok jari lu, jari kaki lu. Bagi tuang kok jari kaki lu, baru sampai tumit. Itu pun ada ta'liq juga. Kalau dalam kitab-kitab lain ada ta'liq, maksudnya dia gambar kalau kita tuang sendiri kita tuang sendiri kaki memang guna mula kok jari Tapi kalau orang mari tuang kita, pusing kat belakang, mari kok tumit. Macam paip cerita pasal paip kadang-kadang kita molek basuh kat belakang. Baik. Makruhuhu, dan ya makruhnya. Makruhuhu fil ma'i haitsu asrafa walau minal bahril kabir ightarafa. Makruhnya, makruh iaitu makruh wudu. Ini masuk dalam bab makruhatul wudu. Bila ambil wudu jadi makruh. Ada keadaan bila kita ambil wudu makruh. Bila fil ma'i haitsu asrafa. Makruh ni iaitu kalau dia membazir fil ma'i haitsu asrafa. Jadi fil ma'i ni muta'alliq dia jar majrur tu, muta'alliq dia dengan asrafa. Bila dia membazir pada air. Dia gitu asrafa fil ma'. Dia gitu maksudnya dia membazir pada penggunaan air. Jadi kita kalau ambil wuduk membazir, ambil saja keadaan kita ambil wuduk yang di situ ada berlaku pembaziran, makruh. Ambil wuduk kat masjid, buka membazir banyak, buka paip kita basuh muka, air paip keluar, membazir. Buka paip tangan, lari sini, tengah gosok-gosok air keluar, membazir. Ataupun melebihkan basuhan. Bukan sebab syak, bukan sebab apa, lebihkan basuhan ke-4, basuhan ke-5, basuhan ke-6, saja-saja melebihkan basuhan. Pun ulama kata membazir, asrafa. Itu makruh. Makruh di sini ulama kata, jika air itu makruh ni dalam bab air itu adalah air diri dia, air dia punya,
tu makruh. Tapi kalau datang air daripada air sabil macam air masjid, membazir pada ketika ni haram. Masjid ni orang tak bagi wakaf lah air, sebab dia tak kekal kan, dia bagi sabil, air yang orang infak, orang sumbang, itu haram. Membazir ni kalau pada harta sendiri makruh. Maknanya kalau orang ambil wuduk kat masjid, wajib dia kena tak boleh membazir, wajib kena berlalu air kolah lah. Tak? Air kolah lah, insyaAllah tak membazir. Kalau air pahit tu saya kena buka berlalu. Mana ada orang buat gitu dah ni? Kalau pakai air pahit tu buka berlalu, tutup, basuh muka, buka penuhkan tapak tangan, tutup, basuh tangan. Susah lah sikit. Kalau pada harta masjid makruh, haram. Kalau pada harta sendiri, itu ketika tu baru jadi hukumnya makruh. Dan makruh ni ghayah dia kata walau minal bahril kabir tarafa, walaupun dia ni mencedok daripada lautan yang luas. Ambil wuduk kat laut tu, kan laut tu luas tak, tapi dia membazir, cedok membazir, dia pergi tuang atas tanah, ambil paling basuh atas darat. Oh, air laut membazir apa kau, kan banyak. Makruh juga dia anggap membazir juga. Tak salah, ambil wuduk kat laut lah, ambil jatuhan laut balik. Kalau dia ambil wuduk daripada, kalau dia membazir walau fil bahri lah, walau minal bahril kabir tarafa, walau ambil daripada lautan yang luas, membazir pada laut yang luas pun, itu pun ulama kata membazir dah, asraf. Innal mubadzirin kanu ikhwana syayatin. Allah membazir itu daripada saudara-saudara syaitan. Baik, yang terakhir, au qaddama al-yusra 'ala al-yamini, ataupun dia mendahulukan yang kiri atas yang kanan. Basuh kiri dulu, baru kanan. Au jawaza thalatha bil yaqin, ataupun dia apa lagi dinamakan membazir, apa dinamakan makruh, kan membazir makruh. Au jawaza thalatha bil yaqin, ataupun dia menjangkaui atau melebihi daripada 3 kali basuhan bil yaqin, sedangkan dia dah yakin. Maknanya di sini keluar dengan perkataan yakin. Amma ma'asyak, ataupun sekiranya dia syak. Ini 2 ke 3, kita dah bincang. Kalau 2 ke 3 ni basuhan yang kedua ke 3, maka ia bani adalah akal, dia membina atas kurang lah. Kurangnya, yakinnya adalah 2. Ketika itu ternafinya intifa' anil karahah, ternafi daripada makruh. Okey, wallahu ta'ala. Kita baca sikit apa yang kita janjikan itu. Kita nak baca sikit daripada Minhaj, sikit-sikit kita baca matan Kitabul Bai'. Naam. Ni kita baca sikit lah, nak ambil faedah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Kitabul Bai'. Kitabul Bai' kita terus masuk daripada kitab Minhajul Talibin pada Bai'. Kitabul Bai'. Bai' ni ulama menyatakan Bai' ini dari segi bahasanya dia adalah muqabalatu syai' bi syai'. Maknanya muqabalah, pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Maknanya kalau kita tukar, berbalas sesuatu dengan sesuatu, itu baik dari segi bahasa. Dari segi bahasa lah. Baik ni apa? Maknanya berbalas sesuatu dengan satu. Ni beri sesuatu, ni balas dengan satu. Itu baik. Itu dia panggil dari segi bahasa. Sebahagian ulama kata kalau baik ni kena tambah kalimah muawadhah. Muawadhah mesti berbalas tu, berbalas barang. Sebab ada benda yang berbalas tak dinamakan baik dari segi bahasa. Seperti berbalas apa?
berbalas pantun. Baik tak? Dari segi bahasa, bagi aku pantun, aku balas pantun. Baik dari segi bahasa tak? La yusamma baik dari segi bahasa. Begitu juga menjawab salam. Assalamualaikum, jawab balik, balas balik salam. Itu la yusamma bai'an. Itu tak dinamakan sebagai bai'. Sebab tu dia mesti muqabalatu syai' bi syai'. Mesti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Naam, adapun dari segi sudut syarak banyak definisi, tapi yang dikatakan definisi yang tepat, yang selalu digunakan oleh ulama, ada definisi disebut naqlu milkin bi thamanin, memindahkan hak milik dengan nilai, dengan sesuatu nilai. Tetapi yang paling tepat dikatakan definisi bai' ni, dia kata definisi yang disebut oleh ulama, dia kata aqdun muawadah. Dia adalah satu akad. Bai' ni dia adalah satu akad muawadah. Akad muawadah maknanya pertukaran barang dengan barang. Muawadah ni iwad, nilai dengan nilai. Mesti yang kamu tu bernilai, yang aku nak tukar juga mesti bernilai, ada nilai. Yang aku nak beli tu mesti bernilai, dan aku nak bayar dengan nilai. Aqdun muawadah. Bila sebut akad, maksudnya mesti ada ijab dan qabul. Macam ni akad nikah lah, mesti ada ijab dan qabul. Faham tak? Mesti ada beli, mesti ada beli, jual. Tak? Orang tu jimat je biasa pakai, beli tak? Orang muda-muda mana ada? Kena tu. Waktu bagi ayam lah, suruh duit. Bagi ayam dulu ke bagi duit dulu tak kisahlah. Kalau bagi ayam dulu, ni aku jual ayam ni, boleh juga. Aku jual ayam ni dengan harga RM10. Kalau ustaz-ustaz murah RM3 aku jual ayam dengan harga RM10.50. Aku beli dengan harga demikian. Ijab dan qabul. Dalam mazhab Syafi'i mu'tamad, mesti ada ijab dan qabul. Mesti ada ijab dan qabul. Kalau tidak nanti dia akan jadi bai'ul fuduli. Dia akan jadi jual beli yang tanpa ijab dan qabul. Mu'tamad lah, ada qaul dari mu'tamad. Jadi kalau kita nak raikan sungguh-sungguh pandangan mu'tamad dalam mazhab ni, aku beli, kau jual. Ada tu. Macam nikah lah. Tak? Nikah mana boleh main nikah gitu je. Sebab ada ijab dan qabul lah. Kalau dah pakai pakaian pengantin ni, nikah lah tu. Tak semestinya nikah. Ijab dan qabul. Sebab tu dia sebut akad. Apa itu baik? Aqd. Muawadah, iaitu mesti pertukaran dua benda yang bernilai. Okey. Benda yang bernilai tu pula mesti sifat dia maliyah. Maliyah, harta. Ada benda yang bernilai tapi bukan jenis harta. Dia ada nilai tapi bukan jenis harta. Ada. Nak keluar dengan perkataan, contohnya dia ada nikah. Nikah ni pertukaran je dua jenis benda yang bernilai, tapi dia bukan harta. Sebab satu tu bayar mahar, tapi diganti dengan, dibalas dengan apa tu? Dibalas dengan bidh'. Bidh' ni apa, maruah wanita itulah. Dia punya faraj dia lah. Kita halalkan wanita tadi bayar, sebenarnya berbayar tu. Bayaran wajib apa? Mahar. Dia panggil tapi macam jual beli tu. Tak. Dia tak la yusamma bai'. Sebab apa? Sebab bidh' itu, bidh' ni maksudnya dia punya faraj lah. Itu tak dinamakan sebagai maliyah, tak dinamakan sebagai harta. Sebab tu bai' ni apa? Bai' ni aqdun mu'awadatun maliyah. Mesti bersifat harta. Benda yang bukan harta tak boleh jadikan barang jualan. La thaman wala muthman. Bukan thaman. Thaman maknanya bukan harga, bukan muthman juga, bukan barang yang nak dihargakan. Ada tak? Mesti maliyah. Kemudian dia sambung, dia kata tufidu milkal ain. Apa faedah daripada jual beli? Faedah daripada bai', akad tadi, faedah dia mesti
Ain tu boleh dimiliki. Mesti kita boleh, dengan sebab jual beli, kita akan memiliki barang tadi. Lepas dia jual beli ayam anda punyalah. Duit RM10, 5% tu anda punyalah. Memiliki, dengan sebab akad tadi dia dah memiliki. Ustaz memiliki ayam, dia memiliki duit. Tufidu milkal ain. Keluar apa? Tak dinamakan sebagai bank. Ada benda yang kita hanya boleh pakai saja, tak boleh memiliki. Apa? Ijarah lah, sewa rumah. Kita tak memiliki ain. Sewa ni memiliki apa? Manfaat. Memiliki manfaat. Sewa rumah, ain rumah sebiji yang kita sewa. Syekh Mustafa tu dia sewa rumah kan. Dia memiliki rumah tu tak? Dia bukan memiliki ain, tapi memiliki manfaat. Manfaat dia miliki. Manfaat rumah, apa saja manfaat rumah tu yang boleh dipakai, dia memiliki manfaat. Sebab tu orang yang penyewa, bukan penyewa, orang yang menyewa lah, betul? Yang tukang beri sewa panggil apa? Apa bahasa Melayu? Owner rumah. Pemilik rumah. Hak yang menyewa, penyewa lah. Okey, penyewa dia boleh sewakan pada orang. Kan banyak rumah dekat PSG kan, dia sewa, lepas tu dia buat homestay, so dia sewakan balik pada orang. Boleh ke seorang penyewa menyewakan balik? Boleh, sebab dia memiliki manfaat. Milik dia manfaat, tapi bukannya ain zat rumah, bukan. Sebab tu boleh buat cara sewa rumah kat sana, sewa rumah, lepas tu kita pun sewakan balik rumah, buat homestay. Boleh, apatah lagi nak pinjamkan pada orang, pinjam boleh. Faham tak? Nak jual boleh tak jual? Tak boleh, kat rumah dia. Manfaat yang berkait dengan manfaat, milik dia, manfaat. Tapi orang yang pinjam, tak boleh. Pinjam kereta, lepas tu pergi pinjam kat orang, tak boleh. Faham tak? Pinjam kereta orang. Sebab apa? Pinjam ni dia bukan memiliki manfaat. Pinjam apa? Ibahatul intifa'. Pinjam ni hanya menggunakan manfaat. Cik Basri pinjam kereta, maksudnya menggunakan manfaat je. Dia tak, bukan milik dia manfaat. Cik Basri mengizinkan manfaat kereta tu digunakan. Tapi tiba-tiba pandai-pandai nak pergi, pakai kereta ni, aku pergi pinjam, dah dapat izin dah. Izin apa? Pinjam. Tak boleh nak pinjam kepada orang, apatah lagi nak sewa pada orang lain. Baik. Kemudian dia kata, au manfaah ala ta'bid. Faedah daripada akad bank juga adalah manfaah ala ta'bid. Manfaat untuk selama-lamanya. Ini orang panggil, kalau kita buat kaedah ijaratul muabbadah, maknanya sewaan yang kekal. Ada sewaan kekal. Sewaan kekal ni macam kita hak dipanggil hak mamar, hak laluan. Hak laluan. Contoh macam ni, jalan ni ni jalan ni, kalau ikut jalan ni bukan gezek jalan tau. Kalau ikut betul-betul pelan, kalau ikut pelan, masuk jalan ni, jalan yang gezek jalan masuk dekat kedai uncik tau. Tengok kedai uncik depan ni bukannya gezek jalan. Jadi katakanlah nak buat sewa jalan ni, nak lalu boleh, kita nak sewa. Ini hak lalu dalam tanah. Kalau dan dia bayar sewa, hak itu dia seolah beli hak barang, tak beli hak, tapi sampai bila-bila. Dia panggil ijarah al-mu'abbadah, bukan ijarah muaqqatah. Ada sewa ni sewa yang bertempoh, itu standard lah. Tapi ada sewa ni sewa kekal, sampai bila-bila sewa, tapi tak memiliki ain, cuma memiliki manfaat sampai bila-bila dengan bayaran dia buat. Okey, habis itu wallahu ta'ala. Kita tak baca lagi matan dia. Kalau kata ya, macam mana? Dia beli online.
Kalau jual beli online je dah. Sekarang ni kita ambil itu yang muktamad lah. Yang muktamad. Ada qaul dalam mazhab Syafi'i, ada qaul dalam mazhab Syafi'i yang keharusannya jual beli tanpa ijab dan qabul. Begitu juga muktamad dalam mazhab lain. Dalam mazhab Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, ada di sana pandangan dalam mazhab mereka, dia hanya berpegang kepada at-taradhi. Taradhi ni maknanya bila saling redha meredai. Orang ni serah sebenarnya memang redha menyerahkan barang, dia transfer tu dia redha. Maksudnya jual beli online ni masih ada hilah lagi lah. Ada lagi lah qaul pandangan ulama yang dari segi sudut ijab dan qabul tu dia lebih bertasamuh. Ijab qabul tu. Sebab apa dia pegang pada taradhi tu lah. Tapi online ni kalau dalam bab-bab ribawi sangkut barang riba. Sebab apa? Syarat-syarat berkait dengan barang-barang ribawi ni lebih ketat. Mungkin jual beli online ni lepas dalam bab tu, tapi tak lepas dalam bab barang-barang ribawi. Barang-barang emas ni kan syarat-syarat emas. Kalau jual beli emas dengan emas, dia nak 3 syarat tu. Nak kena ada tamatul, sama berat. Nak kena ada aqad, naqad, mesti dalam keadaan tunai. Dan dia mesti dalam keadaan dalam majlis, dalam satu majlis. Tak boleh ni majlis asing-asing, mana boleh jual beli, mesti dalam satu majlis. Ni nak jual beli emas hari ni, hak yang emas jenis online nak banyak. Ini jual beli emas hak jenis bayar sikit-sikit, pre-order, bayar dulu, lepas tu emas datang kemudian. Ataupun bayar emas, dah bagi emas tapi bayaran belum lagi disempurnakan. Itu dia boleh jadi riba fadal, boleh jadi riba iyad. Riba fadal boleh jadi, riba iyad boleh jadi. Itu semua diharamkan oleh syarak. InsyaAllah nanti kita masuk nanti. Kita masuk nanti bab riba. Jadi insyaAllah tu sebagai muqaddimah lah. Kita akan baca matan je lah. Kita nak fokus. Sebenarnya nak ambil kesempatan. Kalau kita baca kitab-kitab ni, kalau tak baca tak khatam. Dia nak kena baca agak sikit-sikit. Jadi kalau kata kalau ada jumpa terjemahan, carilah terjemahan. Ada banyak terjemahan kitab Minhajul Talibin. Minhajul Talibin Imam Nawawi. Kita terus nak baca bab baik. Pasal bab furu' ibadah kita sedang berada sekarang dalam furu' ibadah, dalam Zubat. Kita menjangkaui sikit bab yang jarang dibaca lah, bab baik. Kita baca sikit-sikit insya-Allah, kita tak baca banyak. Baik, kita ambil sikit-sikit baik. Taib. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma, Allahumma zidna ilma warzuqna fahma, Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.